Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat para penonton sekalian, alhamdulillah kita teruskan perbincangan kita dalam kitab Amradul Ummah. Kitab nama dia penyakit-penyakit yang melanda sebahagian daripada umat Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam siri yang ke-27 tajuk dia Al-Istihanah bil Kalimah. Melepaskan kata-kata tulisan tanpa berfikir ataupun tidak cakna, tidak peduli apa yang nak kata. Apa yang nak ditulis, tulis. Sekarang ni pula, apa yang juru grafik, apa yang dia nak buat kartun. Yang penting, tiga-tiga ini duduk di bawah kategori Al-Istihanah bil Kalimah. Artinya, tidak ambil berat dengan ucapan-ucapan, dengan tutur kata, dengan tulisan-tulisan, lukisan-lukisan, semua sekali. Ini adalah merupakan di antara fitnah yang mengancam kita di zaman kita duduk sekarang ini. Muslimin dan muslimat sekalian, lebih-lebih lagi zaman kita hari ini, dengan adanya alat-alat yang disebut dengan nama media baru, alat sebaran baru ni, ia orang boleh duduk mengedit sambil-sambil minut teh je, sambil-sambil kena jam dekat lebuh raya, sempat lagi tulis, sampai-sambil nak tidur, sedar tidur dengan tarik-tarik mata tu dia boleh share. Maka kita mengatakan, kalaulah keadaan dunia, suasana tidak terkawal, maka kitalah yang mengawalnya. Kalau suasana tidak terkawal, kitalah kawal. Kita nak suruh siapa lagi kawal, kalau kita sendiri tidak mengawalnya, para jemaah sekalian, maka dunia ini ibtila, ujian daripada Allah Ta'ala, kita kena jaga. Penyakit yang timbul hari ini, dia panggil Amrad Al-Kalimah ataupun yang berpunca daripada lidah. Sebab apa? Lidah ini adalah merupakan penyampai apa yang tersemat dalam hati. Lidah mengeluarkan apa yang tersembunyi dalam lubuk hati. Bila lidah keluar, maknanya dia mari daripada hati dia. Kecuali orang tidur, keluar, cakap dalam mimpi, itu tak kira. Maka kata di para ulama', kita belajar bahasa Arab sikit. Lidah ini saghiru jirmihi wa azimu jurmihi. Jim, ra, mim, ha. Dua-dua tu sama ya. Tulis. Saghiru jirmihi, kecil, dia punya jirim tu maknanya saiznya kecil. Azim jurmihi, tapi besar dia punya jenayah, dosa, maksiat yang dibuat oleh lidah. Maka kerana itu, lidah ini kecil dari sudut saiz, tapi besar dari sudut pahala bagi mereka yang menggunakannya untuk ketaatan, untuk zikir, untuk nasihat, untuk amar ma'ruf, untuk menyampaikan maklumat. Alhamdulillah, dalam bahasa Arab kata, lisan silahun zu haddaini, senjata yang mempunyai dua mata. Kita nak buat baik, dia juga alat kebaikan. Kita nak buat tak baik, dia juga menjadi sumber keburukan. Maka para jemaah sekalian, saghiru jirmihi, azimu jurmihi. Kecil saiz, besar dia punya jenayah. Maka para ulama telah menyebut tentang kata-kata ini sangat berbahaya. Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan tanda, kita hari ini sampai semua kita ni suka sangat menisbahkan diri kita kepada mazhab Syafi'i. Maka Syafi'i nama dia Muhammad bin Idris. Tanda, Muhammad bin Idris lahir pada tahun 150, dia wafat pada tahun 204. Maknanya umur dia 50 tahun lebih saja. Qala Syafi'i li sahibihi Ar-Rabi' rahimahumullah. Imam Syafi'i menasihati sahabat dia nama Rabi'. Ya Rabi', la tatakallam fima la ya'nik. Hei Rabi', mu jangan bercakap dalam perkara yang tak ada faedah untuk kamu. Dia panggil fudulul kalam. Percakap yang tak ada faedah, jangan bercakap. Tapi kalau bercakap yang haram, la.
Itu bukan lagi Syafi'i yang nasihat. Itu Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam Quran. La yaghtab ba'dukum ba'da. Nabi SAW sebanyak hadis-hadis yang kita akan baca nanti tentang cakapan-cakapan yang sangat berdosa. Maka nasihat ini la tatakallam fima la ya'ni, jangan bercakap dalam perkara yang tak ada faedah. Fa iza takallamta bil kalimati, apabila kamu bercakap dengan satu ucapan, dalam kurungan tulis, termasuk juga tulisan dan lukisan, malakatka walam tamlikha, maka ucapan kamu, tulisan kamu, lukisan kamu akan menguasaimu dan kamu tak akan kuasai dia. Bermakna kita bertanggungjawab dengan apa yang telah kita buat. Itulah kata-kata Imam Syafi'i ini dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan juga Al-Azkar. Rahmatullahi ta'ala ala ulama'ina. Kata di para ulama, di antara perkara yang keluar tak boleh tarik balik. Apa dia? Al-kalimah, al-kalam. Ucapan kita, bila kita keluar, kita kata tak baik pada orang, orang akan dengar. Kita pergi gosok atas kepala dia, cium dahi dia, cium tangan dia. Ya akhi, minta maaf. Saya tersalah cakap tadi, sorry. Yalah, kata di sahabat kita, saya maafkan, tapi hati telah tergoris. Perasaan telah tercalar. Itulah yang dikatakan kesan daripada lidah. Kesan daripada lidah cukup berbahaya. Maka kata di para ulama ketika menghuraikan kata-kata ini, wa amma fudulul kalam. Adapun cakapan-cakapan yang tidak berfaedah, cakapan yang lebih sangat, maka dia akan buka bagi seorang hamba itu abwabam minasyarri, segala pintu-pintu keburukan yang menjadi pintu masuk kepada syaitan, wal iyazubillah. Wal iyazubillah. Jadi dengan satu kalimah orang masuk Islam. Dengan satu kalimah orang keluar daripada Islam. Kalimah asyhadu an la ilaha illallah, dia masuk Islam. Nataqa bi kalimatil kufri, dia ucap dengan kalimah kufur tanpa dipaksa, dia telah kafir. Dengan satu kalimah, seorang laki-laki dengan perempuan yang haram dulunya boleh bersatu. Iaitu bapaknya kata saya nikah, kawan tu menantu kata saya terima, qabil tu sudah. Satu kalimah, suami dengan isteri berpisah dengan kalimah talak. Wal'iyazbillah. Jadi itu dikata kesan kalimah itu besar. Kesan pada kalimah itu besar. Maka kalau manusia ini tahu bahayanya ucapan, bahayanya tulisan, mereka akan berfikir 1000 kali sebelum mengeluarkan kata-kata dan 1000 kali untuk menulis perkataan-perkataan yang tidak baik. Muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, dalam syair Imam Syafi'i dia kata apa? Ihfaz lisanaka ayyuhal insan, la yaldaghannaka innahu su'ban. Jaga lidah kamu, wahai manusia, sebab janganlah lidah kamu itu menggigit kamu, kerana ia seperti su'ban, seperti ular yang berbisa. Kam fil maqabiri min qatili lisanihi, berapa ramai orang yang duduk dalam kubur hasil daripada dibunuh oleh lidahnya sendiri. Kanat tahabu liqahu al-aqran, maka orang ni takut nak bertemu dengan kawan-kawan dia. Jadi ramai orang yang hasil daripada lidah, sebagaimana hadis Muaz radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, saqilatka ya Muaz, berapa ramai orang yang dihumban dalam neraka, hasaidu alsinatihim, hasil daripada lidah yang berucap tanpa berfikir, tanpa kawalan. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluar oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Ada hamba Allah Taala ini bercakap dengan suatu kalimah yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, la yulqi bahaba. Dia tak fikir benda tu besar. Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Allah Ta'ala angkat dengan sebab kalimah itu, sepatah kata itu, darajat. Masya Allah, tabarakallah. Mana dia tak fikir apa. Dia tengok orang buat tak baik, dia tengok orang ni, contohnya tidak Islam, dia pergi ajar. Mari kita mengucap, asyhadu an la ilaha illallah, dia ajar. Orang tu mengucap, betapa besarnya pahala.
Dan orang tu sendiri pun dia ingat simple-simple je. Biasa-biasa je. Dia pun mengucap 2 kalimah syahadah dengan hati dia. Dia telah menjadi orang Islam. Kalau dia mati lepas dia mengucap, syurga dia. Walaupun dia belum salat, walaupun dia belum sunat. Kan? Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Ada pula hamba Allah Ta'ala ini bercakap dengan satu kalimah yang membawa kemurkaan Allah Azza wa Jalla. La yulqi laha bala. Dia tak mikir benda tu bahaya. Yahwi biha fi jahannam, yang dia akan dihumban ke dalam neraka jahannam wal'iyazbillah. Kadang-kadang kita duduk saja-saja. Tiba-tiba kita buat fitnah kepada orang. Satu kalimah je. Oh, dia ni jahat. Apa yang dia jahat tu? Contohnya. Jinayah apa yang dia buat? Sehingga awak jatuh hukuman dia jahat. Apalagi kalau nak hukum orang itu kafir. Hukum orang ni murtad. Hukum orang ni, Masya Allah, Tabarakallah. Dengan satu perkara yang menjadi khilaf di kalangan ulama, kita jatuhkan hukuman. Pangkah dia punya gambar, dia punya poster dengan sebab-sebab itu. Kita kata awak bukan senang-senang. Seolah-olah perkataan kamu itu telah mengeluarkan seorang saudara kamu daripada Islam. Bil kalimah la yulqi laha balan. Senang-senang je. Hari ini mikrofon sama ada. Kamera sama ada kat depan. Mudah ya dia punya. Jemaah dia sedap depan. Oh, orang ni sekian-sekian. Belajar tempat sekian. Telah membawa satu ajaran yang kufur. Subhanallah. Kita kata saudara, bercakap biar fikir, di hadapan kita ada syurga dengan neraka dan di sana kita terdapat perkara-perkara yang besar. Saya sering baca kepada para jemaah sekalian hadis Al-Muflis. Hadis muflis di akhirat ini, Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dalam sahihnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Wahai para sahabat, mu tahu apa itu muflis? Sahabat kata, muflis ni orang yang tak ada duit, hutangnya banyak. Nabi kata itu muflis dunia. Faqala innal muflisa min ummati yaumal qiyamati. Orang muflis di kalangan umat aku ini, orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Bergunung-gunung pahala dia bawa. Tapi ya'ti qad syatama hadza. Dia datang, dia telah maki orang ni. Dia telah buat poster orang ni. Dia telah pangkah poster kawan ni dengan tulisan-tulisan yang jahat. Wa qazafa hadza. Dia juga tuduh jahat kawan ni berzina. Wa akala hadza. Ambil harta orang ni, menumpahkan darah orang ni, pukul orang ni, macam-macam dia kata. Nabi kata apa? Fa yu'ta hadza min hasanatihi, maka Allah Taala arahkan supaya diambilnya pahala-pahala puasa solat dia tadi diberi kepada orang yang dia zalim, orang yang dia kata uduh dulu. Fa in faniyat hasanatuhu, sekiranya pahala dia sudah hilang, tak ada dah pahala, habis dah pahala dia. Macam nak buat? Sebelum selesai perbicaraan, ukhiza min khatayahum, diambil dosa orang yang dimaki, yang dicaci tadi, faturihat alaih, dicampuk ke atas kepalanya, summa turiha finar, maka dicampuk dalam neraka. Inilah yang dikatakan muflis di akhirat. Maknanya orang yang kehilangan pahala. Maka muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, orang yang kita benci, orang yang kita tak suka, orang yang kita tak minat, jangan kita beri pahala kita kepada dia. Hari ini terbalik. Orang yang kita sayang, ibu bapa kita, adik-beradik kita yang telah mati, kita tak bagi pula pahala ke dia, kita tak doa untuk dia, kita tak istighfar untuk dia, kita tak sedekah untuk dia, tapi kita duk sedekah pahala kepada orang yang kita benci, pagi, petang, siang, malam. 24 jam, handphone di tangan, pangkah orang itu, pangkah orang ini. Ini kerja kita. Maka kita mengatakan ini satu perbuatan yang cukup dahsyat di akhirat nanti. Seorang ulama nama dia Ibnu Asakir rahimahullahu taala. Ibnu Asakir kata apa? Dalam kitabnya Tabyin Kazib Al-Muftari, dan dia kata-kata dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan kitab At-Tibyan, dia kata, "I'lam ya akhi, wahai saudaraku, ketahuilah, waffaqanallahu wa iyyaka limardatihi, semoga Allah Ta'ala beri taufik kepada saya dan kamu semua untuk mencapai keredaan Allah Azza wa Jalla. Waja'alna mimman yakhshahu, sebagai Allah Ta'ala jadikan kita termasuk di kalangan orang yang takut pada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah sehingga sungguh-sungguh haqqa tuqatihi." Apa yang dia nak bagi tahu itu muqaddimah. Muqaddimah suruh kita takut, suruh kita takwa. Yang dia nak bagi tanya, anna luhumal ulama masmumatun, daging ulama itu beracun. Kita ambil orang ni,
kita jatuhkan hukuman total lockdown pada dia. Contohnya, kita kata orang ni sesat. Kalau dia ada tersalah, memang manusia basyar ada kesilapan. Tak boleh lari daripada kesilapan. Al-Ma'sum sallallahu alaihi wasallam, yang terpelihara daripada dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lain mu'arradatun lil khata', kan? Kita boleh bagi tahu kesilapan dia begini-begini dengan cara ilmiah. Bukan dengan cara cengih, muka, celek, berhenti mata. Saya cabar, kena sekiranya. Cabar apa awak baca buku dia pun tidak. Tapi awak tuduh. Dahsyat. Kan? Tapi kalau dia memang bawa ajaran sesat, setelah dihukum oleh para ulama yang muktabar sesat, kita beritahu, memang itu tanggungjawab. Kalau tidak, macam mana manusia nak tahu? Kita dia. Kata Ibn Asakir, anna luhumal ulama masmumatun, daging para ulama itu beracun. Biasanya, ini kata Ibn Asakir, bukan hadis. Adatullah fi hadki astar. Biasanya Allah Ta'ala akan beri hukuman kepada orang yang mencerca orang ini, yang melepaskan lidah dia, tulisan dia kepada para ulama. Ibtalahullahu qabla mautihi bimautil qalbi. Allah Ta'ala akan bala dia di akhir hayat dia dengan mati hati dia. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Orang mati hati ni orang tak takut ke Tuhan. Kadang-kadang kita tengok hari ni orang tua-tua dah. Dulunya baik-baik. Cakap lemah lembut. Hari ni, Masya Allah, cakap dengan dia, maki hamun. Sumpah orang tu sumpah orang ni. Kita kata, Masya Allah, tabarakallah. Awak dah banyak pahala benar ke hidup atas dunia ni? Rasa puas hati ke di saat kubur duk panggil mari, rumah kata pergi, di situ pula kamu tukar lidah kamu menjadi pencercah, menjadi pencela orang, dengan sebab-sebab perbezaan pandangan, dengan sebab perbezaan warna politik, dengan sebab kehilangan jawatan, dengan macam-macam sebab. Kita kata inilah di antara perkara yang cukup menakutkan kita, para jemaah sekalian. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini di dalam Bukhari dan Muslim, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa dia benar-benar beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi kata apa? Falyaqul khairan. Bercakaplah dengan perkataan yang baik, perkataan yang beri manfaat untuk dunia, manfaat untuk akhirat. Aw liyasmut, ataupun liyaskut, ataupun diam, tak usah cakap. Qala al-Qurtubi, sahibu kitabil Mufhim, dia kata apa? Kata dia, afatul lisan asra'ul al-afat lil insan. Penyakit, bencana, pandemik ni, wabak yang dibawa oleh lidah, lebih cepat kebinasaannya daripada wabak yang lain yang terkena manusia. Allahu Akbar, wa a'zamuha fil halaki wal khusran. Sangat besar kerugian dan kebinasaannya, mari daripada mana? Mari daripada lidah. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita semua terpaksa duduk di rumah, PKP. Kan, sudah masuk kali yang ketiga PKP. Kenapa? Kerana nak putuskan wabak COVID-19. COVID-19 ni kita tengok takut, kan? Kalau paksa kena masuk hospital, kalau mati, keluarga tak boleh dekat, dikebumikan dengan cara yang tersendiri. Tapi, kena ingat, pandemik ni, yang dibawa oleh lidah, membuat fitnah kepada orang, mengata orang lebih dahsyat daripada COVID-19. Jangan, saya tak kata COVID-19 tidak bahaya, tapi kalau nak banding, ini lagi dahsyat. COVID-19 paling jauh dia tinggi, paling kronik, mati. Tapi, virus yang dibawa oleh lidah, kita kata kapi ke orang ke, kita fitnah orang ke, kita apa? Tanggungjawabnya sangat besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Kata Ibnu Abdul Bar, as-samtu najatun, manjatun. Maksud diam itu selamat, apa dia? Sebagaimana dalam hadis kata, man samata naja, siapa dia diam selamat. Dia kata apa? Bukan dalam semua perkara. Maksudnya diam dalam perkara-perkara yang tidak baik. Contohnya kalau kita dengar benda tak pasti. Orang tanya kita, apa pandangan saudara? Apa pandangan akhi? Kita kata, wallahu a'lam, saya tak pasti. Dan saya nasihat kepada awak juga, kalau benda tak pasti jangan disebarkan. Berapa banyak kita tengok orang nak ambil poster yang disebarkan. Pangkah,
siap buat ulasan lagi kat bawah tu. Begini-begini dia punya bahasa ma anzalallahu biha min sultan, malaikat nak tulis pun saya rasa penat dengan bahasa-bahasa yang digunakan. Tak lama lepas pada tu orang hantar mari. Yang awak ulah berapi-rapi, habis maki hamu atas dunia mula tu, itu apa dia panggil fake account, page yang tak betul, orang tipu. Kita kata Masya Allah, kita bina hukuman ke atas satu orang, satu kumpulan melalui fakta yang silap. Masya Allah, tabaraka, betapa buruknya kita. Sebab apa? Sebab kita tidak iltizam bisam, tidak diam dalam perkara yang kita tidak pasti. Karena itulah para jemaah sekalian, di saat kita tak pasti hari ini apa yang berlaku, baiklah kita diam. Ini kita tengok kereta polis masuk. Kita buat spekulasi, ambil gambar polis depan rumah hari itu, orang ni sudah ditangkap kerana tidak mematuhi PKP. Walau polis itu pergi cari. Ada keluarga dia yang sakit di sana-sana sini, contoh ada kematian. Dah, polis yang tolong bagi kebenaran untuk dia balik. Kita tahu. Ambulan mari. Dia kata orang tu kena COVID-19, positif. Walau ambulan tu mari, ada kerja lain yang dia nak. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Pasal itulah di antara pintu-pintu fitnah yang besar yang dibuat oleh masyarakat kita hari ini, di zaman kita ni, iaitulah fitnah. Dia letak gambar, dia tulis kat bawah, biar gambar berbicara. Kita kata ini pintu besar. Ibn Abdullah kata, adapun cakapan-cakapan yang membawa kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar, baca Quran, menyampaikan nasihat, suami isteri berborak-borak, itu percakapan yang dianjurkan supaya kita bercakap, bukan suruh diam. Nanti lepas belajar hadis ni, dalam musim PKP, bini dengan suami mula diam, tak bercakap pula. Bang, ya. Diam pula. Kenapa? Kan Nabi kata, falyakul khairan aw liyasmut. La, jangan salah guna. Kita diam daripada perkara yang boleh menimbulkan fitnah, yang boleh mendapat dosa, itu kita diam. Tapi perkara-perkara yang boleh menyukakan sahabat-sahabat kita, keluarga kita, lebih-lebih di zaman kita berkurung macam ni, cakaplah dengan cakapan yang baik. Kalau nak cakap lucu pun, dengan lucu, dua syarat. Yang pertama, tidak lucah. Ni ada juga ni orang cakap lucu tapi lucah dia panggil. Tak baik. Anak-anak duk dengar. Kalau cakap dengan isteri boleh tahan lagi, anak duk dengar pelik dia tu. Orang tua ni apa buat lagu ni. Dah. Yang kedua, jangan fitnah. Hak lain-lain itu kita bercakap lah. Orang panggil cakap. Orang panggil cakap-cakap yang tidak menyentuh orang. Sebagaimana pernah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada Nabi, cerita Ummu Zara. Kan? Hadis Ummu Zara tu panjang sekali. Saya beli sebuah kitab, lebih kurang besar ni kitab. Syarah kepada hadis Ummu Zara. Hadis ini dikeluarkan dalam kitab sahih. Masya Allah, tabar. Nabi dengar. Satu malam Aisyah cerita. Baiklah para jemaah sekalian. Maka kita fahamlah. Kata diriwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata apa? Masyu'u illa fil lisan. Keburukan yang berlaku pada manusia ini bermula daripada lidah. Wa ma syai'un haqqu bi tulis sijni minhu. Tak ada benda yang patut kita penjara lama lebih daripada penjara lidah, daripada bercakap benda-benda yang tak baik. Masya Allah, tabarakallah. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, ini Penawar Bagi Hati ni, Syekh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala dalam bab penyakit-penyakit yang dibawa oleh lidah. Dia kata apa? Bahayanya lidah ni, bila masuk perkataan dalam telinga kita, dia tak keluar dah. Perkataan yang buruk masuk dalam telinga, tak keluar. Sebab itulah saya sering tanya kepada para jemaah, tuan-tuan dan puan-puan, kalimah yang kita dengar 20 tahun dulu, orang kata tak baik kita. Hari ni lupa ke tak lupa? Tak lupa. Tapi kalimah baik, orang puji kita, orang ajar kita, orang buat baik pada kita, itu yang mudah lupa. Masya Allah. Saya tak lupa lagi. Waktu saya budak dulu, dia kata saya wuduh. Nah. Duk ingat hot tu, pak tu. Padahalnya benda tak ada apa-apa pun. Kalau kita rasa kita comel, dah abaikan kalimah dia. Tapi kata-kata itu masuk dalam telinga, dia tak keluar. Pada itulah Syekh Abdul Qadir kata, bahayanya telinga dengan bahayanya masuk dalam mulut, bahaya masuk dalam telinga. Sebab yang masuk dalam telinga dia tak keluar, yang masuk dalam mulut, kalau tersalah makan, dia akan jadi cirit-birit, dia boleh keluar, masuk hospital 3 hari, insya-Allah selesai masalah. Baiklah para jemaah sekalian, itu hadis. Di saat kita duduk hari ini, apa yang kita patut kita buat? Motivasi untuk kita ambil hadis ni. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim.
daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, qala, qultu ya Rasulullah, ayyul islami afdal. Abu Musa mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, manakah Islam yang afdal, yang terbaik? Saya nak jadi orang Islam yang terbaik. Dia tahu dah solat, puasa itu rukun. Tapi ciri-ciri sifat seorang Muslim yang baik bagaimana? Tanda tuan-tuan. InsyaAllah kita juga nak jadi macam Abu Musa al-Ash'ari. Qal. Kata Nabi SAW, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa yang orang Islam lain selamat daripada lidahnya dan tangannya, itu orang baik. Maknanya, lidah kita tak pernah kata ke orang, tak pernah cerca orang, tak pernah gomoh orang. Dan tak ada kita tanya orang, awak rasa ke dengan orang tu, dengan fulan? Pernah rasa hati? Tak ada. Dia tak pernah kata apa dengan saya. Dan juga tangan dia juga. Tengok, Nabi sebut tangan di sini. Adakah tangan di sini untuk pukul, tumbuk orang saja? Boleh juga. Saya duduk berjiran dengan dia, berkawan dengan dia dah 5-60 tahun, tak pernah dia tumbuk saya. Tak pernah dia kutil saya, tak pernah. Dan zaman kita ini, zaman orang tak main tumbuk-tumbuk dengan tangan, tapi orang tenyeh dengan jari. Ambil handphone dia, serap, buat. Sekali dia fitnah kepada kita, dahsyat. Maka para jemaah sekalian, jadilah seorang mukmin yang baik. Seorang mukmin yang jaga lidah dia dan jaga tangan dia daripada menyakiti orang-orang Islam yang lain. Allahu Akbar. Hadis ini cukup besar. Terdapat banyak sekali hadis-hadis, saya pun tidak nak baca semua hadis. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam kitab ni tentang bahaya lidah, kita tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati yang saya dah syarahkan 30 siri. Beli kitab ni, kemudian kita baca insya-Allah. Dan juga tengok dalam kitab syarah saya kepada kitab Dosa Besar dan syarah kita kepada kitab Riyadhus Salihin dalam bab perkara yang dilarang. Masya-Allah, tabarakallah. Sekarang ni kita nak pergi kepada, kalau orang ni, zaman orang duk popek-popek ni kan. Orang ni masuk dalam grup. Orang ni masuk dalam grup. Orang ni tulis di Facebook. Orang ni cakap video macam-macam. Bagaimanakah cara kita nak menyelamatkan lidah kita ketika mendengar cerceraan ataupun batu api cakap? Dengar. Sabda Nabi SAW dalam hadis yang saya dah ulang beberapa kali, hadis ini dalam syarah kita kepada kitab Al-Alamul Akhir kan. Di antara salah seorang daripada yang kena azab kubur itu siapa? Wa kana yamshi bin namimah. Orang yang berjalan melaga orang, batu api dia panggil. Satu lagi hadis daripada Asma binti Yazid Al-Ansariyah qalat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ala ukhbirukum bi khiyarikum? Kamu nak ke tidak aku beritahu kepada kamu orang yang terbaik di kalangan kamu? Siapa? Qalu bala. Naklah Rasulullah, kenapa? Nabi kata apa? Fa khiyarukum alladhi idza ru'u zikrallah taala. Orang yang baik kalau mu tengok dia tak ada kerja lain, mulut dia duk umat-umat, duk berzikir. Kalau dia bercakap dengan kita pun bercakap benda baik, nasihat, amar ma'ruf, kan, motivasi yang baik-baik berguna. Tak ada mulut dia mari duk cerita orang, tak ada. Kemudian Nabi tanya pula, nak ke tidak aku beritahu pada kamu bisyirarikum, orang yang jahat di kalangan kamu siapa? Tanda tuan-tuan, kita jangan masuk dalam kumpulan yang kedua ni, jahat. Qalu bala. Mereka kata, ya Rasulullah, nak, kenapa tak nak? Qal fasyirarukum. Maka sesungguhnya orang yang jahat di kalangan kamu, al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang yang merusakkan hubungan kasih sayang di antara sama-sama kita. Kita duduk baik-baik, dia mari jadi batu api. Duduk laga-lagakan kita. Al-masya'una bin namimah. Orang yang berjalan menjadi batu api. Masya Allah. Al-baghun al-bura'a'ul al-anat. Orang yang menuduh orang yang baik-baik jahat. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad. Inilah di antara yang menakutkan kita para jemaah sekalian. Sifat-sifat orang jahat ni apa dia? Memisahkan di antara dua. Orang yang baik-baik. Ini banyak kes yang berlaku ni zaman PKP ni. Isteri bagi tahu
dia kelahi dengan suami dia. Sebab, iyalah, moga balik dengan ramai-ramai. Ada yang terperangkap di rumah, dia balik cuti sekolah, kan. Duduk rumah mertua, rumah suami, rumah isteri, macam-macam. Duduk ramai-ramai, agaknya bunyi hak telinga dia dengar, hak ni dengar, hak ni macam. Patut kita sombak ya telinga, tu selalu dengar orang kata apa. Nak kata apa, musim COVID-19, musim PKP, nak berjalan tak boleh. Kata tidak, kita balik rumah kita, kan. Nak balik tak boleh, sabarlah. Nak kata apa. Jadi bila dengar, contohnya, suami duduk rumah isteri, dengar adik-adik isteri bercakap, dia tak pasti pun, oh marah dah. Ambil beg dah lari balik. Kena tangkap lah tengah jalan, tak apa, aku nak lari. Mula nak bercerai. Dan beberapa kes, insya-Allah mudah-mudahan pihak kerajaan, pihak kaunseling boleh selesaikan masalah ni. Karena itu kata di para ulama, orang yang batu api ni yufsidun namam sa'atan, si batu api ini boleh merusakkan hubungan baik seseorang dalam beberapa saat yang tidak mampu dibuat oleh ahli sihir berbulan-bulan lamanya. Ahli sihir duk sihir kita, tak mampu nak lawan. Alhamdulillah kita duk beramal pagi petang dengan zikir waktu pagi. Pagi baca zikir pagi. Petang baca zikir petang. Contohnya, kan, alhamdulillah saya dah bagi hadiah dah buku ni melalui PDF kepada para jemaah yang berminat. Siapa dia boleh ambil lah buku ni dalam Facebook Abu Anas Madani ni ada. Maka sihir tak masuk. Kawal ketak kita dengan zikir-zikir yang kita baca. Tapi namam dia mari bisik telinga. Awak kenal ke orang sebelahmu tu? Nampak baik ya, nampak kamcing molek. Kenapa tak kenal? Kawan saya ni pergi ngaji sekali. Kuliah duha saya dengan dia juga, kuliah ni. Dia di belakang, dia kata apa ke awak? Dia kata apa? Mula, sek mari. Tak ada 2 minit, kita pun merah muka, terangkat telinga, bahasa celaka menate ni. Ingat kau orang soleh duk ngaji sebelah aku? Yufsidun namam sa'ah. Beberapa saat hancur dengan sebab lidah. Baiklah para jemaah sekalian. Sebelum kita tamat masa, saya nak baca kepada tuan-tuan Al-Imamul Ghazali rahimahullahu taala, seorang ulama fiqh mazhab Syafi'i yang masyhur. Kan? Ghazali ni fiqh dia tidak masyhur di kalangan kita, orang fiqh dia tasawuf Ghazali. Kenapa tak ambil fiqh Ghazali? Kan? Baru kita rasa lengkap. Kita suka asing-asingkan fiqh Syafi'i. Kenapa kita tak ambil semua? Fiqh Syafi'i, akhlak Syafi'i, akidah Syafi'i. Baru lengkap. Takkanlah Syafi'i tak ada akidah. Baik, kita masuk tajuk kita dulu. Al-Ghazali kata, wa kullu man humilat ilaihi namimah. Setiap orang yang orang bawa kepada kita racun-racun kat bicara. Batu api mari bercakap dengan kita. Dia kata, inna fulan, orang tu kata kepada awak sekian-sekian. Dia telah buat kepada awak sekian-sekian. Dia nak merusakkan kita. Maka, bila orang mari bercakap dengan kita, jangan mudah merah telinga, jangan mudah celik mata. Kita kena buat 6 perkara. Tanda. Saya nak para jemaah, para pelajar, tulis 6 perkara. Untuk panduan hidup kita insya-Allah. Kalau kita boleh beramal dengan apa tip yang diberi oleh Imam Ghazali ini, insya-Allah kita selamat. Di zaman bencana lidah yang tak terkawal ini. Yang pertama, alla yusaddiqu. Orang mari racun kita, cerita benda buruk orang kepada kita, jangan percaya. Li'anna namam fasik. Kerana orang batu api ini dianggap fasik, mardudus syahadah. Persaksian dia tidak diterima. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau mari orang fasik ni bukan, fasik mana? Sebai atas pala lagi, atas bau lagi, tokai fasik. Oh, sedap dia punya ayat, kan? Kita kata walaupun penampilannya hebat, tapi ayat dia, batu api dia tu fasik. Allah kata ja'akum fasikun, fasik fil akhbar. Bukan fasik dalam solat. Nah, mu jangan percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, an yanhahu an zalik. Kita kena larang dia. Jangan, mujur. Saya duduk syok lama, dah tengok muka dia tu lain macam je. Lah, bila mari orang batu api, kita pegang dia. Saudara, ayatmu ni, ayat nak pelaga orang ni. Dosa besar kita. Mu tahu ke tidak dosa? Laris lalu.
Kalau dia masuk dalam grup, ni mazhab wasafi ni. Grup wasafi ni. Masuk dalam grup fitnah pada orang. Mesti kita contoh lalu. Jangan. Saya nampak ayat ni ayat tak betul ni. Kaum pelesu. Mu ni buat fitnah. Ni tak kita sengih suka. Tak apa, saya je baca je ustaz. Juru baca, tak ingkar, syaitan bisu nama dia. Jangan duduk gurau. Kalau tak mampu nak nasihat, tinggalkan. Left group. Tak boleh left group. Orang kata putus silaturahim. Fatwa mari mana? Putus silaturahim left group. Subhanallah. Left group orang duduk ngumpat. La. Kalau roof family, keluarga, kumpul anak-beranak, tiba-tiba kita lari tanpa sebab, itu makul. Tapi ni orang duduk ngumpat kita keluar, putus silaturahim. Mari mana mazhab silaturahim macam ni? Baik. Yang ketiga. An yubghidahu fillahi. Kita benci kepada si batu api ni kerana Allah, bukan benci sebab dia tu tak. Kena benci. Jangan tak benci. Aku benci perangai lagu ni. Mari nak pelaga orang, aku kawan ke ni 2-30 tahun, tak ada masalah apa-apa. Awak baru berkawan 5 bulan, mari nak jadi batu api sini. La. Ini bahaya ni. Orang batu api ni na'udzubillah lah. Habis orang akan kelahi dengan sebab dia seorang. Yang keempat. Tanda yang keempat. Jangan kamu sangka dengan saudara kamu yang dicerca, yang dibatu apikan itu buruk, jahat. Jangan. Jangan bila kita dengar ke Allah. Tak suka weh. Nampak pergi Mekah dah dia tu. Baru balik umrah. La. Kita kena letak kejahatan kepada si namam, si batu api. Bukan kepada orang tu. Yang jahatnya siapa? Si namam tu. Namam. Nabi sebut an-namam la yadkhul jannata qattat. Kan? Orang namam ni, orang batu api ni tak masuk syurga mudah-mudah. Kita letak dia tu jahat. Jangan letak orang yang di batu api tu jahat. La. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat, ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ismun. Jauhilah sangkaan-sangkaan kerana sangkaan itu banyakkannya dosa. Yang kelima, la yahmilaka. Jangan menyebabkan bila kamu dapat berita batu api mari cocok di telinga tu, kamu pun buka fail tajassus nak menyiasat. Tak apa. Beres. Terima kasih kerana bagi maklumat. Saya akan siasat. La, tak usah siasat. Tajassus buat apa? Nak cari. Allah sebut dalam Quran, la tajassasu. Kan? Wala yaghtab ba'dukum. Jangan. Sebab bila kita tajassus, dia akan mari mengumpat. Itu dia panggil cara perjalanan kerusakan. Yang keenam, kata Ghazali, jangan kamu redha untuk diri kamu apa yang telah kamu larang orang itu menamam, dan jangan pula kamu pula pergi sosek orang lain. Kita larang orang itu, kita pula pergi bawa mulut. Pergi bisik orang lain pula, kita kata ini kerusakan. Tanda tuan-tuan, 6 tip daripada Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala untuk menyelamatkan diri kita daripada mana? Daripada terperangkap dengan gosip-gosip, desah-desus, cakap-cakap orang yang bersifat batu api ataupun ghibah, orang yang duduk makan daging orang ini. Masya Allah, tabarakallah. Yang terakhir, hari ini satu fenomena kita tengok. Fenomena ini, kita tengok orang ni, orang mengumpat orang yang bukan sakat dalam kedai kopi. Bukan sakat dalam rumah. Tapi ada orang yang sanggup makan daging orang di atas masjid. Masya Allah, tabarakallah. Al-ghibah wal khawdu fi aradin nas. Sampai kepada masjid, sampai kepada kursi-kursi kuliah. Kita panggil penceramah-penceramah mari. Tajuk lain. Cakap 5 minit, habis duk hentam orang tu. Hentam orang ni. Orang ni mengaji mana tak erti. Habis. Maka kita mengatakan para jemaah sekalian, kalaulah kita pergi masjid lagu tu lah perangai orang kuliah, baik kita balik. Baik kita balik, pergi cari benda-benda yang lebih bermanfaat pada kita. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan lainnya, daripada Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bilisanihi, orang yang beriman dengan lidah dia, walam yadkhulil imanu qalbah, tapi iman tidak mantap dalam hati dia. Lidah beriman, dalam hati tak kuat.
La taghtabul muslimin. Jangan sekali-kali kamu maki, kamu mengumpat orang Islam. Wala tattabi'u auratihim. Dan jangan sekali-kali kamu duk cari kelemahan-kelemahan mereka. Hari ni Masya Allah kita tengok ramai orang pembongkar dia panggil. Cari orang tu, cari orang ni. Fa'innahu. Dengar ni. Apa penyakit? Man tatabba' auratihim. Man yattabi' auratihim. Siapa dia duduk bongkar, mencari kelemahan orang, Allah Ta'ala akan bongkarkan auratahu, kelemahan dia. Wa man yattabi', siapa dia Allah Ta'ala bongkar auratahu, yafdahu fi baiti, walau fi jawfi baitihi, walaupun di dalam rumahnya sendiri akan dibongkar. Jadi para jemaah sekalian, hari ini kita lihat pembongkar-pembongkar. Dulu naik pentah ceramah, bongkar sana, bongkar sini. Sekarang, sekejap dia pusing pula, bongkar ke orang ni pula. Sama juga dengan orang-orang yang suka naik pentah, penceramah, duduk maki orang tu, maki orang ni. Kapi orang tu, kapi orang ni, jarak orang tu, jarak orang ni. Akhirnya dia mati dalam keadaan mana? Sebab itulah, jaga lidah kita. Jadi di antara penyakit umat ini, al-istihanatu bil kalimah, tak jaga ucapan, tulisan dan juga lukisan, maka kita akan rusak binasa para jemaah sekalian. Jadi, saya tidak panjangkanlah perbincangan kita. Banyak lagi di sini kalau tuan-tuan nak tengok. Di antaranya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dah bawa dalam kitab dia, Riyadhus Salihin dan juga kitab Al-Azkar, tentang 6 kumpulan yang kita boleh sebut tentang hal dia. Jadi saya tak nak buka pintu ni, yang kita naknya 6 tip yang diajar oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ketika berdepan dengan namam, dengan kaki gosip ataupun kaki bongkar ataupun kaki buat fitnah kepada orang. Batu api yang cukup berbahaya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Jagalah lidah kita. Kalau tak ada benda nak bercakap, diam. Kalau ada perkara baik yang kita nak buat, kita bercakap. Langsung tak ada benda nak bercakap, baca Quran. Saya tak nak dengar orang Islam tulis di Facebook di zaman PKP, saya boring. Kita kata Masya Allah, tuan puan yang boring itu baca Quran dah berapa muka surat? Baca kitab-kitab, buku-buku yang berfaedah berapa lah dah? Duduk tanya khabar anak-anak sendiri. Dah. Didik anak-anak kita, ajar benda-benda yang berfaedah. Berapa benda? Tak ada benda faedah membuat. Duduk boring. Apa benda? Lah, masa sangat berharga. Masa yang telah berlalu dia tak akan ulang kembali. Kata isikanlah dengan perkara-perkara yang berfaedah. Amsik lisanak. Nah, dalam hadis kata, jagalah lidah kamu dan ruaskan rumah kamu di saat-saat begitu. Inilah waktunya kita nak supaya rumah kita rasa luas dengan pahala, dengan rahmat Allah SWT, dan kita tahan lidah kita daripada bercakap benda-benda yang tak baik. Sekian, aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.